Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua ya? Pak Suhara anda semua sihat-sihat. Sihat-sihat selalu ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan kehidupan. Baik, dalam siri kali ini kita akan membincangkan punca-punca kemarahan ya. Kemarahan sebagaimana yang kita tahu merupakan satu emosi dasar yang sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh mencorakkan ya, menentukan tingkah laku seseorang, sikap seseorang ya, boleh berpunca daripada emosi marah ya, dan marah kalau tidak dapat dikawal ya akan mengakibatkan kesan-kesan getih yang sangat kita tidak ingini ya, daripada sekecil-kecil kesan sehinggalah sebesar-besar boleh membawa kepada kemudaratan, kemusnahan ya, pembunuhan dan sebagainya. Puncanya daripada kemarahan ya. Baik, dalam siri kali ini kita nak lihat apakah punca-punca kemarahan yang biasa ya dialami oleh seseorang yang sedang marah ya. Cuba kita lihat di dalam kita punya slide ni ya. Baik, yang pertama selalunya seseorang itu marah disebabkan oleh dia rasa dihina atau dimalukannya. Kita sendirilah secara peribadi kalau kita dihina terutama di publik ni, di depan orang ramai ya, ataupun kita dimalukan ya, kita akan merasa marah ya. Kita akan merasa marah. Cumanya tahap kemarahan kita mungkin berbeza antara seorang individu dan individu yang lain. Ada orang yang marah di tahap rendah, ada orang marah tahap sederhana dan ada orang marah tahap tinggi ya. Dan ini akan membawa implikasi-implikasi yang berbeza juga bergantung pada tahap kemarahan. Apapun, kalau seseorang itu dihina atau dimalukan, tentunya dia akan marah ya. Kerana kita ada ego, kita ada harga diri ya, yang kita nak pertahankan. Jadi kalau orang dah hina kita, malukan kita, tentulah kita akan rasa marah ya. Baik, yang kedua, kadang-kadang marah juga boleh berpunca daripada rasa yang sangat kecewa ya. Kita rasa sangat kecewa. Kita kecewa pun boleh dimarah. Kalau kita sangat kecewa, lagilah marah kan? Sangat kecewa ya. Sama ada terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu ya. Sesuatu tu boleh jadi peraturan, boleh jadi adat, boleh jadi norma, boleh jadi kebiasaan yang kita tak suka ya. Kita boleh kecewa ya. Dan rasa kecewa ini selalu berlaku dalam kehidupan kita ya. Cumanya kadang-kadang kita rasa kecewa sikit-sikit, kita boleh maafkanlah ya. Tapi kalau ada orang yang mengecewakan kita dengan keadaan yang sangat teruk ya, mungkin kita sukar ya untuk menerima dan boleh mencetuskan kemarahan yang besar mungkin ya. Sama ada pasangan kita mengecewakan kita ya, ahli keluarga kita, rakan sebaya kita, bos kita ya, rakan sekerja kita mengecewakan kita, pemimpin kita mengecewakan kita ya, ataupun anak buah kita mengecewakan. Kalau kita jadi pemimpin, anak buah kita mengecewakan kita ya. Ini semua akan boleh mencetuskan kemarahan apabila seseorang merasa sangat kecewa. Yang ketiga, marah juga boleh berpunca daripada merasa tidak diberi keadilan. Ini satu isu yang sangat-sangat common di mana-mana saja di dunia ya. Apabila kita tidak mendapat keadilan, kita akan rasa marah ya. Kita tidak dapat menunaikan hak kita ya, hak kita telah dicabar ya. Kita rasa tidak diadili dengan baik ya, tidak adil. Jadi kita akan rasa dizalimi. Bila kita tidak diberi keadilan, kita akan rasa dizalimi. Maka itu akan mencetuskan kemarahan ya. Sama ada yang berkaitan dengan hak-hak kita ya, kepentingan kita ya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita tidak dapat keadilan, itu boleh menjadi satu punca kemarahan. Yang keempat, kadang-kadang marah juga boleh timbul daripada situasi ataupun keadaan atau persekitaran ya, yang boleh menimbulkan stres ya. Kadang-kadang dalam keadaan yang sangat stres, kita boleh dimarah ya. Ada orang yang mungkin dia biasa di jalan raya tak ada jam ya, tiba-tiba dalam pergi satu tempat jam, ada traffic jam yang sangat teruk ya, dan dia nak sampai tempat tu dengan cepat umpamanya ya, ada kesegeraan ya, ada emergency. Ini boleh mencetuskan kemarahan ya. Kadang-kadang situasi tempat itu terlalu bising ya, dia tak dapat rehat, dia tak boleh nak tidur dan sebagainya, boleh juga mencetuskan kemarahan. Jadi kemarahan boleh berpunca daripada situasi atau persekitaran yang tidak kondusif ya. Dan yang kelima, kemarahan juga boleh berpunca daripada setiap kita ni ada sempadan ya, ada boundary setiap diri kita ni ya. Kita ada sempadan diri fizikal, kita ada sempadan diri ideologi, kepercayaan, adat, budaya dan sebagainya ya. Jadi kalau sempadan kita ni diceroboh oleh orang lain, kita akan rasa marah. Ya. Kita akan rasa marah ya. Kalau kata orang nak sentuh kita, nak pukul kita ya,
nak cederakan kita, kita akan rasa marah sebab itu sempadan kita ada sempadan. Ideologi, terutamanya dalam keadaan sekarang ni, ideologi berkaitan dengan politik. Ini menjadi isu yang sensitif, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kaum. Itu merupakan sempadan yang kita kena hormati dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita menceroboh sempadan mereka ni, mereka akan rasa marah. Dan boleh mencetuskan satu keadaan yang mungkin tidak terkawal. Baik, yang seterusnya, yang keenam ialah tidak mendapat apa yang diharapkan. Setiap kita ni mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai hasrat. So apabila hasrat kita tidak dapat dicapai atas sebab-sebab yang tertentu, mungkin kita akan rasa marah, kita rasa kecewa, kita rasa geram, kita rasa marah. Jadi kadang-kadang kita nakkan begini-begini tapi jadi begitu. Kadang-kadang seorang ibu dan ayah hendakkan anak jadi macam ni tapi tak jadi macam tu. Mungkin boleh juga menimbulkan kemarahan. Begitu juga dengan pasangan suami isteri dalam rumah tangga. Begitu juga di tempat kerja, dalam masyarakat sebagainya. Banyak benda yang kita harapkan kadang-kadang tidak dilaksanakan dengan baik atas sebab tertentu, mungkin ini boleh menimbulkan kemarahan. Dan yang ketujuh, rasa diancam atau diserang. Ini juga macam yang berkaitan juga dengan sepadan tadi. So kalau kita diancam oleh orang yang oleh seseorang yang berniat jahat terhadap kita, ataupun kita diserang, sama ada serangan berbentuk fizikal ataupun serangan berbentuk lisan, secara lisan, pun boleh menyebabkan kita rasa marah kerana kita tak rasa selamat. Keselamatan itu satu keperluan dalam kehidupan. Apabila keselamatan kita terjejas dengan sebab sesuatu ancaman, kita akan jadi marah. Itu dia. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, begitulah antara punca-punca kemarahan bahagian. Bahkan banyak juga punca-punca lain yang mungkin tak dapat Pak Su nak bincangkan di sini. Tapi untuk kita memahami latar belakang kenapa seseorang itu marah, elok kita tahu kenapa kita marah. Kita marah ataupun orang lain marah. Jadi kalau kita tahu puncanya, maka ini akan memudahkan kita mencari jalan ataupun solusi bagaimana kita nak mengawal kemarahan ataupun nak mengatasi kemarahan. Jadi kalau kita tahu kalau kita pergi ke tempat orang dia banyak benda yang sensitif yang macam saya kata tadi punya sempadan budaya jadi kita kena hormatilah kalau kita buat sesuatu yang dengan sengaja menceroboh sempadan mereka, ideologi mereka, kepercayaan mereka tentulah mereka akan marah. Begitu juga diri kita kan kita juga ada privacy, kita juga ada sempadan yang kita nak pertahankan Jadi dalam hal ini apa yang Pak Su nak tegaskan sini ialah kita perlu memahami apakah punca-punca kemarahan supaya dapat membantu kita atau membantu rakan kita, orang lain bagaimana nak mengatasi kemarahan atau nak mengawal kemarahan itu Bagaimana nak mengawal kemarahan ini kita akan bincang dalam sesi-sesi yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.